سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk terus lagi duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 125, membicarakan perkara makruh ketika pada mandi wajib. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini, menggunakan air yang terlalu banyak, iaitu membazir. Jadi seperti mana kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni dia menggunakan pada mandian dia tadi dengan 5 botol ni lah. Kalau botol ni 600 ml, makna 5 botol untuk sampai satu botol yang besar, maka Rasulullah guna untuk mandi. Dan bagaimana kalau Rasulullah menggunakan satu botol ni, iaitu satu mud air, kira-kira secupak air tu untuk berwuduk. Jadi cuba kita perhatikan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mandi tu, kan? Makna air yang begitu sedikit digunakan tapi boleh mengangkat hadas besar. Jadi kita cuba buat perbandingan dengan cara kita hari ini. Dan yang keduanya, mandi pada air yang tidak bergerak, iaitu diam dan kurang daripada 2 kullah, kerana ada kemungkinan untuk air itu menjadi air mustakmal. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita menggunakan baldi contohnya ataupun takungan, kalau sekiranya kita menggunakan mandian itu kullah, air kullah tu dia kullatin. Kullatin ni ialah seperti mana yang kita sebut dulu, ialah 10 tin minyak tanah. Kerana air yang mustakmal itu boleh dimutlakkan. Bila kita guna, kita buka air, jadi kita mandi, dia 2 kullah, air itu terus bertambah. Jadi dia tak ada masalah. Hari ni pula di rumah kita tidak ada kullah, kan? Kita berguna shower dan sebagainya. Itu semua adalah jalan-jalan untuk mengelakkan daripada berlakunya mustakmal pada air. Jadi tuan-tuan, ni kemungkinan kat dalam rumah kita tak ada masalah lah. In case kalau kita pergi ke tempat-tempat lain yang mana kemudahan-kemudahan itu tak ada, kan? Jadi dengan sebab itu, ataupun dalam waktu-waktu kritikal macam ni, air tak ada, jadi kita menadah air, guna baldi dan sebagainya, sifat dia kurang daripada 2 kullah. Masuk air yang telah digunakan untuk basuhan wajib, maka menyebabkan air itu bertukar daripada status dia, daripada mutlak kepada mustakmal. Yang itu yang kita nak kena berhati-hati tadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslim yang dirahmati Allah, kerana hukum mustakmal itu ialah suci pada dirinya tapi tidak menyucikan yang lain, kan? Sifat dia suci tapi tak boleh menyucikan. Maksud apa tidak boleh menyucikan? Nak mengangkat hadas tak boleh, nak bertaharah tak boleh, jadi tak boleh. Itu yang dikatakan, maknanya suci pada dirinya, tak menyucikan yang lain. Makna tidak menyucikan itu maknanya tidak boleh diangkat untuk hadas. Sama ada hadas daripada membasuh najis, menghilangkan najis, ataupun daripada mengangkat hadas besar. Itu maksud tak boleh. Air mustakmal dia tak boleh, dia tak ada, hilang dia punya kuasa tu. Berbeza dengan air mutlak.
air mutlak ini sifatnya suci lagi menyucikan. Mana suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Jadi maksud boleh menyucikan yang lain, boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Itu maksud. Bila belajar dalam air ni kita kena faham, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masalah tersebut dalam iqna', orang yang berhadas harus ataupun jaiz mandi tanpa pakaian dalam tempat yang terlindung. Orang yang mandi, contohnya orang yang berhadas, kalau dia nak mandi di dalam bilik tanpa pakaian, kan? Kalau dulu kita orang-orang kampung ni dia ada kain basahan untuk mandi, ya, kan? Dulu tempat mandinya di luar, kan? Dan separuh daripada bau kita orang boleh jengah, kan? Itu yang pasal-pasal yang pakat takut belaka dah. Sekarang ni orang mandi dalam rumah, tapi adakah benda ni dihilangkan? Mana Allah Ta'ala itu dia malu, dia bersifat dengan pemalu, kan? Maka kita ni malulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tempat terlindung, tempat terkurung, maka kalau ada sifat malu ini, itu tandanya, maknanya akhlak, isu akhlak. Jadi mandi di tempat terlindung, walaupun dia terlindung, sunat juga maknanya kita menutup aurat, kan? Aurat yang biasa yang kutuk-kutuk ni. Jadi mandi dengan tanpa pakaian, sama ada lelaki dan perempuan, di tempat yang terlindung seperti mana dalam bilik air atau di hadapan orang yang boleh melihat auratnya, seperti mana isteri suami mandi dalam satu bilik air, kerana suami isteri ini tidak ada aurat, kan? Suami tidak ada aurat dengan isteri, ataupun dengan anak kecil, kan? Itu pun nak diadab jangan juga. Contohnya kita ni suami isteri lah paling senang, kan? Jadi dengan sebab itu, tetapi dikata jika memakai kain basahan adalah lebih afdal, kan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kalau mandi hadas ni kan bersama dengan Aisyah, bergebuk-gebuk gayung dia dengan Aisyah, kan? Kalau kita baca dalam hadis, bagaimana Rasulullah kalau dia mandi hadas, dia mandi dengan Aisyah. Hari ni kita kemungkinan suami isteri tak buat gitu tak, tapi itu memang sunnah, sunnahnya begitu, kan? Apa? Kenapa boleh begitu? Kerana suami isteri tidak ada aurat. Jadi kalau menutup mana auratnya adalah lebih afdal, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang lebih afdal dan sunnah ialah mandi dalam keadaan berpakaian, kerana Nabi SAW tidak pernah mandi wajib dalam keadaan tidak berpakaian. Rasulullah SAW mandi dengan Aisyah, tapi Rasulullah menutup aurat, kan? Auratnya ditutuplah, aurat yang wajib, antara pusat dan lututnya, kan? Ditutup. Di antara ilahnya, sebab sebagian ulama mengatakan lebih baik mandi wajib tanpa pakaian ialah untuk menjimatkan air, terutama jika dalam keadaan air tidak ada atau dicatu. Baru kita sebut catu, dia dah sebut lebih awal dalam kitab dia. Ada. Makna kalau mandi tak berpakaian ni lebih mudah. Sebab apa? Dia cepat untuk mengalirkan air pada semua juzuk anggota. Terutama kalau musim tak ada air, terutama kalau sekiranya air dicatu. Dan jika tanpa pakaian, air lebih senang diratakan di seluruh badan. Ini dia punya illah dia. Illah dia maknanya asbab. Kalau mandi tak berpakaian, contohnya dalam mengangkat hadas besar, maka mandi itu lebih cepat daripada penggunaan air yang lebih banyak. Kerana apa? Kerana tidak ada hijab yang menghalang untuk air itu cepat sampai kepada semua anggota. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Sunat berwuduk sebelum mandi wajib. Walau bagaimanapun jika wuduk terbatal semasa mandi wajib, umpamanya tersentuh kemaluan dan dubur dengan perut tapak tangan, perut tapak dan jari tangan tanpa berlapik, maka wajib ia berwuduk semula. Ini tuan-tuan kena faham. Kerana ada orang disebut bini, siapa yang mengangkat wuduk sebelum maknanya mandi hadas besar, maka wuduk itu memada untuk semayang. Memada untuk semayang. Benarlah, betul perkataan tu betul, tapi dia mesti ditambah dengan perkataan sekiranya dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam mandi, maka boleh, kan? Apa perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Menyentuh kemaluan, menyentuh dubur dia yang tak berlapik. Jadi ataupun keluar dah salah satu daripada dua jalan, sama ada depan atau belakang, maka itu semua membatalkan wuduk. Semasa dia mandi itu tidak membatalkan wuduk. Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya dia mandi, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, ya, memang betul bahawa wuduk tu boleh digunakan untuk solat. Tapi kalau sekiranya masa mandi dia memegang kemaluannya atau keluar daripada salah satu daripada dua jalan, sama ada dubur ataupun kubur, maka kenalah ambil wuduk semula. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, orang yang mandi hadas besar, dia tidak mengambil wuduk sebelum mandi, mandi itu tidak boleh digunakan sebagai menggantikan maknanya wuduk untuk boleh semayang. Sebab itu mandi dia tidak mengangkat hadas kecil. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi dengan sebab itu pastikan kalau kita dah mandi, kalau kita mandi sebelum tu ambil wuduk, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, memang boleh. Wuduk itu sah, diguna untuk kita semayang, baca Quran, tawaf, kan, dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dalam mandi tadi melakukan perkara-perkara yang yang membatalkan wuduk, kena wuduk balik semula, barulah boleh semayang, mendirikan solat dan sebagainya. Ini kepahamannya mesti jelas. Sebab hari ini kalau tak jelas, orang beramai, yang cakap pun ustaz, yang menjelas pun ustaz juga. Jadi jangan sampai dia mengelirukan, benda ni jadi keliru, kan? Jadi kita jangan beri maknanya maklumat tu biar dia terang, dan orang mudah faham, memahami dia, ya. Mandi sunat. Kita masuk dalam bab-bab mandi jenis, kan. Mandi untuk solat Jumaat untuk orang yang hendak menunaikan solat Jumaat. Ini satu yang dituntut. Itu sebabnya mandi ini paling kurang seminggu sekali. Itu paling kurang lah seminggu sekali. Sebab itu kenapa untuk membolehkan mandi seminggu sekali itu sebabnya dalam Islam adalah sunnah suami isteri itu berjima pada malam hari Jumaat, kan? Itu sebab jadi sunnah. Kerana apa? Mandi hari Jumaat itu sunnah dalam seminggu. Kalau kita duduk di negara Arab, kita tak mandi tiap-tiap hari, kan? Sebab tu maknanya untuk membolehkan orang mendapat sunnah mandi tu, dengan sebab itu suami isteri disunatkan pada malam Jumaat, maka mereka mengadakan hubungan untuk membolehkan mereka mandi pada siangnya untuk dapat fadilat mandi sunat Jumaat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Jadi mandi tu dalam seminggu tu sekali paling kurang. Macam kita ni mandi tiap-tiap hari, satu hari lebih 5 kali mandi, kan? Tu yang bayar bil banyak. Dia tuan-tuan, suasana kita di tempat kita ni berbeza, kan? Berbeza. Tapi itu sunnah, benda yang diamalkan. Tak kira lah berbezanya, sunnah ni boleh dibuat di mana-mana, kan?
negara-negara Arab itu kalau musim panasnya dia berpeluh, tapi peluhnya tidak seperti kita bau, dia tidak memberi bau. Dia tak berbau. Tempat kita ni kalau suasananya berpeluh, kalau musim panas dia memberikan bau pada badan, pakaian dan sebagainya. Kerana bau peluh dia itu lembap yang menyerap. Tapi kalau negara Arab dia berpeluh tapi dia kering, dia tak mengeluarkan bau pada badan. Itu berbezalah. Tapi walau suasana macam mana keadaan sekalipun, maka disunatkan, kan, hari Jumaat itu disunatkan. Sama ada orang mengadakan hubungan suami isteri atau tidak, maka memang sunat untuk mandi, untuk mandi. Jadi kalau orang yang bekerja, mandi waktu pagi tu niat sekali sebagai mandi sunat Jumaat, kan? Kerana mandi sunat Jumaat ini, terbenamnya matahari hari Khamis itu masuk malam Jumaat, itu dah boleh bermula mandi sunat Jumaat. Dan waktu yang paling afdal ialah waktu kita nak pergi semayang. Maknanya tempoh dia begitu panjang. Daripada terbenam matahari hari Khamis itu, petang Khamis tu nak masuk malam Jumaat, itu dah boleh mandi dah. Mandi sunat Jumaat. Mandi maknanya sunat Jumaat yang diharuskan. Tapi waktu yang paling afdal tu dia waktu sebelum pergi solat. Itu waktu afdal. Jadi maknanya boleh dilakukan di mana-mana waktu sekalipun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ambil fadilat. Tak kira lelaki maupun perempuan. Ustaz, saya ni bukan sembahyang Jumaat. Dah, mandi itu kerana sunnah. Sunnah mandi hari Jumaat tu, sunnah. Tak kira lah pergi sembahyang tak pergi sembahyang, orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, mandi saja. Mandi sunat Jumaat. Nawaitul ghusli yaumul Jumaat. Kan? Saja aku mandi sunat Jumaat. Dah dapat pahala dah. Kenapa? Melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang lelaki itu lagilah dituntut, kerana dia ada kefarduan selepas itu, lepas mandi dia ada kefarduan untuk mendirikan solat Jumaat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, mandi untuk menyambut dua hari raya, sama ada Idul Fitri atau Idul Adha, untuk orang yang hendak menunaikan solat hari raya atau tidak. Jadi tengok. Jadi kalau sama juga hukum mandi sunat Aidil Adha, Idul Fitri. Terbenamnya matahari 9 Zulhijjah masuk 10, atau terbenamnya 30 Ramadan atau 29 Ramadan, maka petang tu dah boleh mandi dah. Tu mandi yang diharuskan, waktu dia. Tapi waktu yang paling afdal iaitu sebelum daripada pergi semayang. Sunat mandi, tak kira sama ada lelaki ke perempuan ke, sunat. Dia pergi semayang ke tak pergi semayang ke, sunat. Yang lelaki itu memanglah kan dituntut untuk melakukan solat Idul Fitri dan Idul Adha ni secara berjamaah, kan? Itu lebih afdal. Ataupun dia lakukan semayang Idul Fitri Adha ni dilakukan berjamaahnya di rumah, boleh, tak jadi masalah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiganya, mandi untuk solat minta hujan. Disebutkan nama istisqa. Waktunya bermula apabila hendak solat bagi yang solat seorang diri, dan apabila orang ramai sudah berkumpul untuk solat bagi yang solat berjamaah. Waktunya habis apabila selesai solat. Rupanya nak melakukan solat istisqa ni pun dituntut kepada kita mandi. Mandi ini tuan-tuan, dia mengumpamakan, maknanya menggugurkan segala dosa-dosanya, zahir maupun batin. Kerana apa? Nak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mudah dikabulkan akan permohonannya. Tu nak minta, kan? Jadi bersih. Mandi itu diumpamakan menggugurkan segala dosa-dosa ini.
Jadi digugurkan, umpama mandinya menghilangkan daki, menghilangkan kotoran, umpama menghilangkan dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya, supaya lebih mudah untuk apa? Untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, mandi untuk solat gerhana ataupun kusuf syams ataupun kusuful qamar, gerhana matahari atau gerhana bulan. Begitu juga sebelum solat mandi dulu. Yang kelimanya, mandi setelah memandikan mayat. Ini juga sunat. Orang yang bertugas memandikan mayat ataupun dia ni menolong, ataupun dia memandikan mayat siapa-siapa aja, sunat. Jangan balik menyentuh siapa-siapa dulu, kan? Pergi makan dulu, pergi tidur dulu, nak balik lepas memandikan mayat, mandi dulu, kan? Apa hikmahnya? Wallahu alam, kan? Ada hikmahnya yang tersembunyi, yang kita tak tahu. Memang disunatkan kita mandi. Jangan balik-balik nanti pegang anak, kan? Atau tidur, itu mayat datang kat dia, "Oi, dah masuk sembahyang belum?" Itu yang hilang akal lah, kan? Waktu itu sunnah. Jangan pegang anak-anak, kan? Jangan pegang anak-anak. Di antara perkara cuba elakkan, nanti anak tak boleh tidur, kan? Jadi perkara ni sunnahnya ada kebaikannya, ada kebaikannya. Seterusnya, mandi orang kafir kerana apabila masuk Islam. Waktu ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika mana dia nak menyentuh Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah, maka kata Fatimah, engkau tidak suci, bersihkan dirimu dulu. Nak menunjukkan apa? Kalau masuk Islam, disunatkan kepada seorang itu mandi dulu, kan? Sunat mandi kerana masuk dalam Islam. Jika dia berhadas besar sebelum masuk Islam, pendapat muktamad mengatakan wajib mandi. Qil ataupun qaul yang dhaif mengatakan tidak perlu mandi kerana dia gugur dengan sendirinya apabila masuk Islam. Ini pendapat lah. Orang yang sebelum masuk Islam, dia berhadas besar, contohnya dia berjima dengan isteri dia, tak? Kemudian dia masuk Islam, sebahagian pendapat mengatakan perlu mandi. Sebahagian pendapat kata bila dia masuk Islam, itu semua yang sebelum daripada Islamnya gugur, kan? Kerana taklif, hadas besar, hadas kecil ni, bertaharah dan sebagainya, itu dalam Islam je. Adapun di luar daripada Islam tidak ditaklifkan. Kerana syarat bagi sesuatu untuk amalan dalam Islam ni, yang pertamanya Islam baru ada taklif. Mandi, hadas besar, sembahyang, zakat, itu semua ada selepas Islam. Adapun sebelum Islam, orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sembahyang, malah tidak diwajibkan perintah untuk dia sembahyang. Adapun kalau sekiranya dia telah Islam, dia tak sembahyang, hukumnya berdosa dan wajib disuruh. Kerana apa? Itu hukum. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sini terdapat dua pendapat. Jadi dipegang mana-mana pendapat, maknanya boleh dipegang, kan? Tapi ada riwayat yang mengatakan bahawa bila masuk Islam ni disunatkan mandi terlebih dahulu, kan? Kita boleh tengok dalam kitab dia tu. Dan yang seterusnya, mandi orang gila setelah sembuh. Orang yang gila setelah sembuh. Mandi orang yang pingsan atau pitam setelah pulih. Mandi ketika hendak berihram. Ni namanya mandi ihram umrah atau ihram haji. Sunat mandi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Rasulullah dia mandi, kemudian Aisyah memakaikan minyak wangi pada janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disapukan minyak wangi pada janggut Rasulullah.
sehingga berkilat nampak kan. Jadi sunat orang lepas mandi ni kalau ada janggut pakai minyak wangi. Jangan pakai minyak wangi setelah jatuh ihram, niat ihram itu kena dam. Mana memakai sebelum daripada menjatuhkan niat ihram, maka hukumnya harus. Dia tak jadi salah kan, sebelum menjatuhkan niat ihram. Kerana Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Disuruh berwangi-wangi. Kemudian mandi ketika mana hendak masuk Mekah. Ini pun juga disunatkan. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Mandi ketika hendak mabit bermalam di Muzdalifah. Mandi ketika hendak melampar jamrah, ula, usta dan aqabah. Mandi ketika hendak tawaf. Mandi ketika sa'i. Mandi ketika hendak masuk kota Madinah. Mandinya banyaknya tuan-tuan. Nak mandi kita tak teramal pula kita pula. Jadi semuanya adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada kisah seorang sahabat. Ada kisah seorang sahabat ketika mana dia balik daripada musafir, kan? Dia balik daripada musafir. Maka para sahabat yang lain ni tak tambat kuda, untanya tak ditambat, barang dagangannya dibiarkan begitu. Kerana apa? Cepat-cepat nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cepat-cepat jumpa. Ada seorang sahabat ni, saya lupa namanya, dia tambat dulu untanya, barang-barang dagangan dinaikkan di rumah dulu, dia mandi, dia pakai bau-bauan, baju yang elok, dia pun datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia masuk di pintu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi jauh lagi Rasulullah dah panggil lah, mari. Duduk sebelah aku, dia kata. Ini merupakan adab. Adab yang perlu diketahui ketika mana masuk ke Madinah nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab ini mesti dijaga. Supaya kalau kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab akan salawat kita, salam kita dan sebagainya. Kan? Ini adab yang perlu dijaga tuan-tuan. Seperti mana seorang lelaki ni tadi, maknanya Rasulullah memberikan kedudukan yang istimewa kepada dia, kerana dia menjaga adab sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita kena ambil ingatan. Catatan, boleh seseorang mandi junub sekaligus dengan niat mandi Jumaat. Ini dinamakan ishtariqun niyyah. Maknanya bergabung niat. Kebetulan berbetul dia pula mandi hadas besar. Mana mandi hadas besar itu sekali mendapat pahala mandi Jumaat. Sama hukumnya orang yang telah masuk di dalam masjid ketika mana azan telah berkumandang masuknya waktu sembahyang bagi waktu, maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila telah dilaungkan azan tidak ada lain sembahyang melainkan sembahyang yang mempunyai waktu. Maknanya kalau kita masuk orang dah azan maghrib, maka tak ada lagi sembahyang melainkan sembahyang itu. Apa dia? Qabliyah. Jadi bagaimana sembahyang sunat tahiyatul masjid? Dilakukan qabliyah masjid, maka sembahyang tahiyatul masjid dapat sekali. Namanya mushtarak ataupun ishtariqun niyyah, makna bergabung niat dalam satu ibadat. Niatnya satu tapi dapatnya dua. Dapatnya dua. Sekiranya kita sembahyang dulu, sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian bila kita datang sembahyang tahiyatul masjid, habis sembahyang orang pun dah mengangkat, imam telah mengangkat takbiratul ihram, maka yang dia dapat hanya tahiyatul masjid saja. Dia tidak dapat sembahyang qabliyah maghrib. Tapi kalau sekiranya dia mendirikan solat qabliyah masjid, selesainya imam terus mendirikan solat maghrib, maka dua-dua dapat. Kerana itu dia ishtarkun niyyah. Sama dalam bab puasa. Ada sama juga. Puasa sunat dengan puasa wajib. Contohnya Ramadan, qada Ramadan dengan puasa 6. Tapi hendaklah ditengok puasa 6 dengan puasa Ramadan.
Kerana di dalam fiqh dia ada namanya waktu mudayyak dengan waktu muwassa'. Bagaimana kita boleh menggabungkan niat puasa 6 dan puasa qada sekiranya waktu dia mudayyak, waktu dia sempit. Kalau sekiranya dia melakukan qada, maka dia tidak dapat memenuhkan 6 hari puasa Syawal. Maka dengan sebab itu dia boleh menggabungkan niat. Tapi kalau sekiranya dia mempunyai waktu yang muwassa', waktu yang panjang, maka yang afdalnya tidak digabungkan niat puasa Ramadan, qada Ramadan dengan puasa sunat 6, dibuat secara berasing. Ini kena faham tu kaedahnya. Nah, contohnya hari raya yang kedua kita dah puasa, maka ada qada dulu, qada. Habis qada, ada lagi berbaki lagi 15 hari lagi. Itu puasa 6. Contohnya kalau kita puasa hari yang ke-20, 23 baru nak puasa sebab open house sampai haus semua. Kan? Baru nak puasa qada. Dia pun nak puasa qada tak digabungkan. Kalau dia puasa qadanya 5 hari. Puasa ada lebih 3 hari. Mana puasa 6 3 hari je, kan? Itu puasa 3 namanya. Bukan puasa 6. Jadi waktu itu boleh menggabungkan niat. Puasa qada dapat sekali. Tapi bila dia puasa qada, dia perlu ingat menjatuhkan niatnya sebelum daripada terbit fajar. Kerana itu puasa wajib. Kan? Adapun orang yang puasanya sunat semata-mata, kalau sekiranya dia terlupa untuk berniat pada malam hari ataupun ketika mana sebelum daripada terbit fajar, maka dia boleh berniat waktu dia sedar, waktu dia bangun. Contoh pukul 9 dia nak puasa sunat 6, nak puasa Isnin, Khamis dan sebagainya, bangun pukul 6 pagi atau pukul 7 pagi nak puasa, maka niatlah berpuasa dengan syarat belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan pukul 6.30 nasi lemak 5 bungkus, pukul 7 niat. Itu tak boleh, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia mesti belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, belum minum, belum makan, belum melakukan perkara-perkara. Jadi diniat, maka niat itu dikira dapat puasa sunat selagi mana belum lagi gelincir matahari. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terus lagi, walau bagaimanapun afdal jika mandi secara berasingan niat. Afdal mandi secara berasingan niat. Dan disebut dalam Fathul Qarib, ditambah lagi mandi setelah berbekam. Orang berbekam, orang berbekam ni tuan-tuan nak kena ambil hari. Hari dia mesti 15 ke atas, 19, 21, kan? Dia ada hari-hari dia, orang yang nak berbekam ni. Dan berbekam ni dia tak boleh buat banyak-banyak. Jangan letak tabung. Dia berbekam ni ada tempat-tempat yang sunnah. Ni di kepala satu, ini semua satu kepala dia letakkan botol, hilang darah habis, kan? Dia berbekam ni diletak satu di kepala belakang ni, di belakang, kemudian di antara dua belikat satu, kan? Dan di belakang, di antara kita punya pelapik belakang ni, kaki kita tu, tu tempat-tempat yang disuruh. Bukan satu badan dibuat, kan? Dan hari ni mesti kena, kan? Mesti kena dengan hari dia supaya dapat sunnah. Tengok dalam kitab apa ni, Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah. Kerana bekam ni sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, kan? 6 bulan sekali. Paling kerap ialah 3 bulan sekali disuruh. Tapi nak berbekam ni jangan bawah daripada 20 ke bawah. 20 ke bawah mesti ikut maknanya waktu apa ni, bulan Hijri. Dia ada tarikh-tarikh ni, kan? Dan orang nak berbekam tak boleh perut kenyang. Disunatkan kita berlapar, berpuasa sebelum berbekam.
Jadi ini berbekam ni ada caranya tuan-tuan. Kerana itu diajar oleh baginda Rasulullah. Kerana apa? Ini pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan berbekam. Jadi tuan-tuan, hari ini berbekam moden pun ada, yang tradisional pun ada. Kan? Kita boleh tengok mana-mana yang sesuai, kan? Kemudian mandi setelah bercukur misai atau bulu kemaluan. Ini pun nak kena juga. Mandi kerana telah baligh, mandi untuk menghadiri majlis-majlis yang baik. Ini disebut dalam Fathul Qarib. Ditambah lagi lah daripada yang disebut di atas. Tambih, keadaan dimaafkan tidak ke masjid hari Jumaat. Ini orang-orang yang diberi kemaafan. Orang yang berpenyakit perut selalu memulas dan mengeluarkan najis apabila sakit. Ini orang yang darurah, dengan sebab penyakit. Tidak boleh ataupun haram pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat kerana dikhawatiri najisnya akan mengotori masjid dan mengganggu para jamaah. Dia dianggap orang yang sakit yang dibolehkan untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Ini orang yang diberi rukhsah selain daripada orang musafir, kan? Ini orang-orang sakit macam ni diberi rukhsah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberat ke atas kamu melainkan apa yang terkemampu bagi kamu, kan? Tak diberatkan. Masuk kepada fasal yang ke-11, syarat sah wudu. Faslun syurutul wudu'i 10. Syarat bagi wuduk itu 10. 10 perkara. Al-islamu wa tamyizu. Yang pertama, Islam. Telah disebutkan bahawa syarat sah mandi sama macam syarat sah mandi lah. Mandi hadas. Orang yang nak mandi hadas tu pertamanya Islam. Kan? Dan bahawa semua syarat sah wuduk itu sama dengan syarat sah mandi wajib. Dua syarat yang awal iaitu Islam dan mumayyiz merupakan syarat yang mesti ada pada setiap ibadat. Syarat ketiga pula ialah bersuci. Suci daripada darah haid dan nifas adalah syarat yang mesti ada dalam setiap ibadat yang memerlukan taharah. Itu perbezaan. Mana kalau sekiranya kita mandi hadas besar ataupun berwuduk, dua syarat yang utama Islam dan mumayyiz. Sebab ni adalah orang yang telah sampai hukum. Ada? Jadi yang ketiganya syarat yang dikatakan wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Dan orang yang suci daripada darah haid dan nifas itu merupakan syarat pada setiap ibadat. Orang yang nak beribadat mesti bersih daripada haid dan nifas. Itu syarat sah, kan? Contohnya kita sebut tu mana. Tapi ada juga ibadat yang tidak memerlukan kepada taharah. Contohnya sa'i, tawaf perlu. Orang yang nak tawaf mesti bersih daripada hadas besar, daripada haid, daripada nifas. Tapi sa'i tidak dituntut, kan? Dia bukan syarat. Jadi dengan sebab itu kalau orang sa'i dia berhadas, hukumnya sah. Tapi tawaf tak sah. Kerana tawaf tu ada syarat dia. Syaratnya apa? Mesti suci. Suci pada badan, suci pada pakaian, kan? Itu mesti syarat dia ada. Kemudian wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashar wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a
wal ilmu bi fardiyatihi wa alla yaqtaqida fardan min furudis sunnah wal ma'u at-tuhuru wad dukhulul waqti wal muwalatu lidaimi al hadathi. Yang seterusnya, tidak sah wuduk bagi orang yang bukan Islam. Maka seorang yang dianggap mumayyiz jika dia faham apa yang dikatakan orang-orang lain dan dapat menjawabnya, atau dia boleh makan, minum, istinja sendiri, atau dia boleh membezakan di antara kanan dan kiri, atau dapat membezakan ialah antara kurma dan bara api. Itu istilah mumayyiz. Bila orang sebut engkau dah mumayyiz betul, ni nak masuk semayang ni dah mumayyiz belum? Mumayyiz tu apa? Maksud mumayyiz ni ialah orang yang telah dapat menjawab atau dia boleh makan, minum, istinjaknya sendiri dan membezakan di antara kanan dan kiri. Itu mumayyiz tu. Dan kalau dia masuk dalam saf yang pertama, kita kata dah mumayyiz belum? Apa pakcik, dah lama khatan dah. Dia boleh jawab tu. Tu dah mumayyiz dah. Nak dia dah boleh, dah tahu dah. Kalau kata budak-budak semayang, budak semayang belakang, kita nak saf yang afdal juga, bukan orang tua je. Saya nak saf yang itu dah tahu, itu dah lebih belajar kitab dah tu. Tuan-tuan, jangan suruh dia pergi belakang sebab dia dah lebih mumayyiz tu, kan? Jadi dengan sebab itu, nak tentu mumayyiz ni dah boleh beza benda-benda ni. Dan disebut dalam Kifayatul Akhyar, adanya darah haid dan nifas ini disebut dengan mani' syar'i, yang menghalang daripada segi syarak. Jadi orang yang ada haid, nifas, terhalang maknanya kefarduan atau tuntutan syarak kepada dia. Maknanya hilang haid, bersih, suci daripada haid dan nifas, maka tanggungan taklif itu kembali balik kepada hukum. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan minggu datang, pada hari yang akan datanglah. Sebab kita punya program yang berbahagia Ustaz Abdul Samad hari Khamis malam Jumaat, kan? Ada Khamis malam Jumaat. Jadi tuan-tuan dijemput hadir untuk maknanya sama-sama mengimarahkan program yang kita ni. Program ni memang kita telah rancang 4 tahun yang telah lalu. 4 tahun yang telah lalu. Jadi sepatutnya program Ustaz Abdul Samad ini tahun lepas, tetapi tidak dapat kerana tidak ada ketentuan Allah, kerana dia pergi ke sebelah pantai timur. Jadi kita tak dapat. Jadi tahun ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia pergi ke selatan, kan? Jadi alhamdulillah masjid ni mohon 4 tahun yang telah lalu dikabulkan oleh Allah. Tapi belum sampai lagi harinya. 6 hari bulan 2. Jadi tuan-tuan dijemput untuk sama-sama meraihkan kedatangan tetamu orang yang punya ilmu yang banyak, kan? Menghafal hadisnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kedatangannya diberkati dan kita mendapat keberkatan dengan kedatangan ulama ini, insya-Allah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.